Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera dan salam keluarga UMS, inspirasi mahasiswa cemerlang. Di sini memaparkan laporan persepsi penduduk Kudat terhadap tuntutan Kesultanan Sulu ke atas Sabah. Saya Amir bin Muhammad Zohri, BA 20110039 bersama kawan-kawan saya Anur Naziha binti Muhammad Izir, BA 20110386, dan juga kawan saya yang terakhir Siti Nur Syahira binti Tanan, BA 20110134. So baby, come with me. Tanpa melengahkan masa, saya akan menceritakan secara ringkas mengenai Kudat dan juga Pulau Banggi. Kudat adalah salah satu daerah yang terletak di pantai barat Sabah dan amat terkenal dengan namanya sebagai Tip of Borneo. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia 2022, statistik utama bagi populasi penduduk Kudat pada tahun 2022 merangkumi sebanyak 85.6 ribu orang yang terdiri daripada warga negara dan bukan warga negara. Pada masa yang sama, kaum Bumi Putra dilihat sebagai dominan berdasarkan statistik yang disediakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia untuk tahun 2022. Seperti daerah-daerah yang lain, Kudat sedikit sebanyak telah menunjukkan pembangunan dari segi infrastruktur dan fasiliti bagi kemudahan awam dan mampan untuk membantu populasinya untuk meningkatkan taraf hidup dari segi ekonomi dan sosial. Dalam membincangkan aspek keselamatan bagi daerah Kudat, berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat, jelaslah dilihat bahawa elemen keselamatan amat dititik beratkan kerana pihak keselamatan seperti Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Pasukan Gerakan Am PGA, Zone dan lain-lain lagi telah diletakkan di tempat-tempat yang strategik bagi menjamin keselamatan awam di Kudat. Menurut seorang pegawai anggota keselamatan yang telah ditemu bual, skala keselamatan bagi daerah Kudat berada di aras jingga. Walau bagaimanapun, keselamatan penduduk di dalam lokaliti ini masih lagi terjaga dengan rapi. Lokasi seterusnya yang menjadi tumpuan pengkaji adalah Pulau Banggi yang terletak dalam bahagian Kudat, dan perjalanan untuk tiba di pulau ini memakan masa selama 1 jam 30 minit. Keluasan atau saiz Pulau Banggi ini mencecah sebanyak 440.7 km persegi dan menjadikan pulau ini sebagai pulau terbesar milik Malaysia serta kawasan pelancongan. Struktur keselamatan untuk pulau ini amat dijaga oleh anggota-anggota keselamatan yang ditempatkan di pulau ini, dan antara pihak keselamatan yang dapat dilihat berdasarkan pemerhatian pengkaji terdiri daripada Polis, Tentera dan Rela. Berdasarkan temu bual yang telah dijalankan bersama pihak keselamatan, iaitu Encik Rozmi bin Hamad yang bertugas sebagai anggota Polis Diraja Malaysia. Pulau ini terdiri daripada 64 buah kampung, antaranya adalah seperti Kampung Karakit, Kampung Singgah Mata, Kampung Perpaduan, Kampung Wak-Wak dan lain-lain lagi. Pada masa yang sama, populasi penduduk yang berdaftar di pulau ini lebih kurang sebanyak 22,000 orang dan terdiri daripada kaum Ubian, Bajau, Suluk, Kagayan, Molbok, Dusun, Bonggi, Balabak dan lain-lain lagi. Namun begitu, majoriti kaum yang terdapat dalam pulau ini terdiri daripada Bajau Ubian. Akhir sekali untuk pengenalan ringkas ini adalah aktiviti teras ekonomi di pulau ini terdiri daripada sektor perikanan, sektor pertanian dan sektor perkhidmatan seperti peruncitan dan perniagaan makanan secara kecil-kecilan. Pada masa yang sama, pejabat milik kerajaan dan sekolah rendah serta menengah turut dibina di atas pulau ini, antaranya seperti pejabat urus setia, klinik kesihatan, pejabat kebajikan dan lain-lain lagi. Manakala terdapat sebanyak 12 buah sekolah rendah dan 1 sekolah menengah telah dibangunkan di pulau ini agar kanak-kanak dan remaja tidak ketinggalan dari segi pelajaran. Secara langsung, perkara ini telah memudahkan urusan-urusan rasmi penduduk Pulau Banggi tanpa berulang-alik ke Bandar Kudat.
Seterusnya di sini saya akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai etnik Rungus. Penduduk utama Pulau Banggi ialah suku kaum Ubian dan orang asli Bonggi. Terdapat juga lain-lain kaum yaitu orang Suluk, Cagayan, Bolobok, dan Bajau. Dalam tahun 2003, anggaran penduduknya ialah 20.000. Kampung Sibogoh dan Dogotan yang merupakan kampung-kampung kecil yang terletak kecil di Pulau Banggi merupakan kampung yang paling hampir dengan sempadan Malaysia Filipina. Jumlah penduduk keseluruhan dari daerah Kudat. Komposisi etnik yang terbesar ialah kaum Rungus yang merupakan salah satu etnik peribumi di bahagian utara Sabah. Kaum Cina membentuk kira-kira 10% daripada jumlah penduduk Kudat dan kebanyakannya daripada mereka berketurunan suku Hakka. Etnik Rungus yang majoritinya tinggal di daerah Kudat, daerah Kota Marudu dan daerah Pitas. Ialah salah satu etnik Kadazan Dusun yang tersenarai dalam Perlembagaan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun. Hal ini adalah kerana terdapat banyak persamaan dari segi bahasa, budaya dan kepercayaan antara etnik Rungus dan etnik Kadazan. Hal ini kerana terdapat banyak persamaan dari segi bahasa, budaya dan juga kepercayaan etnik Rungus dengan etnik Kadazan Dusun lain di Sabah. Namun begitu, etnik ini lebih gemar menganggap diri mereka sebagai rumpun Momogun. Etnik ini lebih gemar menganggap diri mereka sebagai rumpun Momogun bagi membezakan etnik mereka daripada kumpulan etnik lain di Sabah. Dalam rumpun Momogun terdapat etnik seperti Rungus, Lengkabau, Nulu, Gonsomon, Sindapak, Ngaro, Maringgang dan banyak lagi. Etnik Rungus ialah kumpulan etnik yang terbesar dalam rumpun Momogun. Etnik Rungus mempunyai mitos asal-usul yang sama dengan etnik Kadazan Dusun lain. Rata-rata sumber dalam kajian ini memberitahu bahawa nenek moyang mereka berasal dari sebuah tempat yang dikenali sebagai Nunuk Ragang. Semua etnik Kadazan Dusun lain turut percaya bahawa nenek moyang mereka berasal dari tempat yang dikenali sebagai Nunuk Ragang tersebut. Dari Nunuk Raganglah rumpun Kadazan Dusun berpecah dan membentuk pelbagai etnik yang wujud pada masa ini. Metodologi kajian merupakan satu set kaedah dan teknik untuk mengumpul, menganalisis dan mereka bentuk data bagi menyokong hasil kajian. Metodologi merupakan sebuah cara menerangkan sebuah persoalan dalam sebuah kajian. Mengapa kaedah dan teknik tersebut digunakan? Metodologi ini bertujuan membantu memahami pengkaedahan dalam sebuah kajian melalui beberapa cara. Selain itu, bahagian ini membincangkan beberapa metodologi kajian seperti reka bentuk kajian, sampel kajian yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek yang tertentu. Oleh itu saya akan membincangkan reka bentuk kajian, sampel kajian, batasan kajian, instrumen kajian dan proses analisis data untuk menjawab objektif kajian yang telah dikemukakan. Untuk yang pertama adalah reka bentuk. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji persepsi penduduk Kudat terhadap tuntutan Kesultanan Sulu ke atas Sabah. Kaedah yang kedua adalah sampel kajian. Sampel kajian pula adalah untuk pemilihan sampel kajian dilakukan secara rawak yang melibatkan penduduk Pulau Banggi dan Kudat. Pengkaji memilih penduduk di Pulau Banggi dan Kudat kerana fokus kajian pengkaji ialah terhadap persepsi penduduk Kudat terhadap tuntutan Kesultanan Sulu ke atas Sabah. Dan yang seterusnya adalah instrumen kajian. Instrumen kajian ialah proses menyediakan alat mengumpul maklumat, iaitu mengumpul data melalui persepsi, pandangan dan keterangan latar belakang. Dalam kajian ini, kaedah yang digunakan ialah borang soal selidik, pemerhatian dan rujukan. Antara kaedah adalah kaedah kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah menggunakan instrumen kajian barang soal selidik. Untuk kualitatif pula, rujukan dan juga pemerhatian. Seterusnya adalah cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan soal selidik, pemerhatian dan temu bual. Soal selidik telah dibentuk untuk mendapatkan data tentang persepsi penduduk Kudat terhadap tuntutan Kesultanan Sulu ke atas Sabah. Soal selidik merupakan
cara ataupun kaedah yang telah dijalankan dengan mengemukakan soalan yang ringkas dan mudah difahami. Borang soalan selidik yang digunakan mengandungi dua bahagian untuk mencapai objektif kajian. Soalan-soalan dalam borang soalan selidik ini merupakan soalan tertutup dan terbuka. Borang soalan selidik ini telah diberikan secara soft copy dan hard copy kepada penduduk-penduduk Pulau Banggi dan Kudat yang sudi memberikan kerjasama yang baik. Seterusnya adalah segi pemerhatian. Antara kaedah kajian ini dijalankan melalui kaedah pemerhatian. Pemerhatian telah dilakukan dengan membuat lawatan ke tapak lokasi kajian. Dalam proses pemerhatian, gambar-gambar relevan telah diambil sebagai bahan bukti dan sumber. Lokasi kajian dilawat selama 4 hari bagi membuat pemerhatian dan pengumpulan maklumat dan data. Pemerhatian bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebenar atau secara langsung tentang perkara-perkara yang dikaji. Seterusnya, kaedah temu bual. Kaedah temu bual adalah untuk mengenal pasti kebenaran melalui temu bual bersemuka. Kaedah temu bual bersemuka digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan kebenaran bertanyakan mengenai persepsi penduduk Kudat terhadap tuntutan Kesultanan Sulu ke atas Sabah. Lebih daripada 5 informan atau penduduk yang telah dipilih untuk ditemu bual yang terdiri daripada ketua kampung, pegawai polis, rela, askar, bomba, pegawai imigresen dan penduduk tempatan. Soalan yang diberikan kepada informan atau penduduk merupakan soalan yang tidak termasuk dalam borang soalan selidik yang diberikan. Hal ini dilakukan bagi menambah maklumat bagi pengkaji membuat laporan. Dan akhir sekali adalah cara analisis data. Pada peringkat akhir kajian ini telah dijalankan satu analisis secara deskriptif untuk menganalisis data daripada soalan selidik dan penilaian untuk menghasilkan laporan kajian. Data yang telah diperoleh daripada analisis ini menggunakan kekerapan peratusan, jadual, graf dan carta. Selain itu, pengkaji juga menganalisis data bagi pernyataan yang menggunakan skala Likert 5 aras, seperti perkara sangat tidak setuju di skala 1, tidak setuju di skala 2, kurang setuju di skala 3, setuju di skala 4, dan sangat setuju di skala 5. Sekian daripada saya mengenai metodologi kajian. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Prof. Wan Syawaludin Wan Hassan. Saya Siti Nur Syahira akan membentangkan bahagian demografi untuk daerah Kudat. Berdasarkan borang soal selidik iaitu Google Form yang telah diedarkan untuk mengetahui demografi responden dalam seksyen jantina. Berdasarkan keputusan yang diterima, kami telah menerima sebanyak 73.3% lelaki yang bersamaan dengan 22 orang perempuan. Manakala bagi responden perempuan pula, kami hanya mendapati jumlah yang diterima adalah rendah, iaitu sebanyak 26.7% sahaja yang bersamaan dengan 8 orang. Untuk bahagian kumpulan etnik, kumpulan kami mendapati bahawa etnik Bajau atau Suluk adalah lebih tinggi daripada etnik yang lain. Kumpulan etnik Bajau atau Suluk ini telah mencatatkan peratusan sebanyak 50% yang bersamaan dengan 15 orang. Manakala kedua tertinggi adalah kaum Melayu sebanyak 13.3% atau 4 orang saja. Pada masa yang sama, etnik Kadazan Dusun hanya mencatatkan sebanyak 6.7% atau seramai 2 orang. Bagi kumpulan etnik lain-lain, mencatatkan peratusan sebanyak 30%, iaitu terdiri daripada 9 orang, dan kebanyakan mereka ini terdiri daripada kaum Sino-Kadazan, etnik minoriti yang terdapat di Sabah, ataupun mereka yang bukan berasal daripada negeri Sabah. Bagi bahagian tahap pendidikan, mereka yang memiliki sijil pelajaran Malaysia mencatatkan sebanyak 40% atau sebanyak 12 orang. Manakala mereka yang memiliki sijil tinggi pelajaran Malaysia atau diploma merupakan kedua tertinggi dengan mencatatkan jumlah sebanyak 36.7%, iaitu bersamaan dengan 11 orang. Seterusnya, mereka yang memiliki ijazah hanya mencatatkan sebanyak 6.7% yang bersamaan dengan 2 orang sahaja. Berdasarkan pemerhatian kumpulan kami, mereka yang memiliki tahap pendidikan di peringkat SPM, STPM, diploma sehinggalah peringkat ijazah, tahap pendidikan ini sedikit sebanyak mempengaruhi jawapan yang diterima dalam Google Form kami kerana masing-masing mempunyai pendapat intelektual dalam menjelaskan kefahaman mereka mengenai isu tuntutan Sulu ke atas Sabah. Bagi bahagian pendapatan kasar sebulan, berikut merupakan data yang diterima oleh kumpulan kami berdasarkan maklumat responden. Untuk bahagian agama,
Agama Islam mencatatkan peratusan yang tinggi iaitu sebanyak 90.3%, manakala bagi mereka yang menganuti agama Kristian mencatatkan peratusan yang terendah iaitu sebanyak 9.7%. Untuk maklumat bahagian kewarganegaraan, kumpulan kami mendapati bahawa mereka yang merupakan warga negara Malaysia mencatatkan peratusan sebanyak 100%. Bagi bahagian terpenting dalam borang soal selidik ini, golongan yang berusia 15 sehingga 25 tahun adalah lebih tinggi daripada mereka yang berusia 26 sehingga 35 tahun. Namun begitu, kumpulan ini merupakan kumpulan kedua yang tertinggi. Bagi kumpulan yang berusia dari 46 sehingga 55 tahun, merupakan kumpulan yang lebih rendah berbanding dengan usia kumpulan 36 sehingga 45 tahun. Dapatan kajian bagi isu tuntutan Filipina ke atas Sabah. Soalan pertama telah menunjukkan majoriti responden menyatakan bahawa Sabah diserahkan kepada Malaysia oleh Kesultanan Sulu. Sebanyak 17 responden menyatakan perkara tersebut. Soalan kedua ialah Sabah perlu diletakkan di bawah pihak yang mana? Sebanyak 22 responden daripada 30 responden telah menyatakan bahawa Sabah perlu diletakkan di bawah Malaysia. Mengapa Sabah perlu di bawah Malaysia? Menurut Ketua Kampung Perpaduan di Pulau Bangi, Sabah telah maju kerana Malaysia. Tidak dilupakan juga dengan respon Ketua Balai Polis Karakit pada ketika dahulu Sabah diserahkan kepada Malaysia atas kerelaan masyarakat Borneo sendiri. Soalan ketiga ialah isu tuntutan Filipina ke atas Sabah sebaiknya dikekalkan sebagai status quo. Sebanyak 17 responden menyatakan tidak mahu dikekalkan sebagai status quo kerana Sabah merupakan negara diiktiraf sebagai hadiah termasyhur daripada Kesultanan Sulu kepada Malaysia. Soalan keempat ialah Kesultanan Brunei tidak pernah menyerahkan wilayah pantai timur Sabah kepada Kesultanan Sulu. Sebanyak 16 responden bersamaan 53.3% menyatakan bahawa Kesultanan Sulu tidak menyerahkan wilayah pantai timur Sabah. Responden telah menyatakan bahawa Brunei tidak pernah menyatakan sebarang tuntutan memiliki wilayah pantai timur, apatah lagi menyerahkan kepada Kesultanan Sulu. Soalan terakhir ialah Malaysia perlu menangani isu tuntutan ini melalui kaedah yang berkesan. Majoriti responden menyatakan kaedah diplomasi dipergunakan untuk menyelesaikan isu tuntutan tersebut. Sebanyak 23 responden telah menyatakan bahawa diplomasi ialah kaedah yang terbaik. Namun, sebanyak 3 responden telah menyatakan bahawa ketenteraan juga boleh digunakan untuk menyelesaikan isu tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana peristiwa tandoi di Lahad Datu yang dimulai dengan diplomasi tidak berjalan dengan lancar sehingga menyebabkan pencerobohan berlaku. Oleh itu, ketenteraan perlu mengambil alih bagi menyelesaikan isu tandoi tersebut. Berikut merupakan analisis persepsi penduduk kudat terhadap Filipina dan Kesultanan Sulu. Dapatan kajian bagi persepsi penduduk kudat terhadap Filipina dan Kesultanan Sulu. Hanya beberapa soalan yang diutamakan bagi menganalisis persepsi penduduk kudat. Soalan pertama ialah soalan 11 di mana pelarian Filipina perlu dihantar balik ke negara asal mereka. Boleh dilihat melalui gambar rajah bahawa skala sangat setuju menjadi pilihan responden. Namun, terdapat segelintir masyarakat di Pulau Bangi menyatakan pelarian Filipina boleh menetap di negara Malaysia kerana mereka sudah mempunyai keluarga di sini. Soalan kedua ialah soalan 15 di mana parti-parti politik di Malaysia perlu memasukkan isu tuntutan Filipina dalam kempen pilihan raya. Graf menunjukkan skala sangat tidak setuju lebih ramai berbanding skala yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut polis dan askar yang bertugas di Karakit Pulau Bangi, ianya merupakan isu keselamatan negara yang tidak boleh diwar-warkan kerana akan menggugat keselamatan negara.
Soalan seterusnya ialah soalan 19 di mana tindakan mengadakan perundingan dengan Agmudin merupakan satu kesilapan besar pada Februari 2013. Berdasarkan gambar rajah, terdapat dua skala yang mempunyai bilangan responden yang sama, iaitu skala kurang setuju dan sangat setuju. Kedua-dua skala tersebut mencatatkan sebanyak 9 responden. Menurut pegawai polis di Pulau Banggi, beliau sangat setuju akan tindakan yang dilakukan oleh Agmudin ialah satu kesilapan besar. Hal ini dikatakan demikian kerana perundingan tersebut telah mencetuskan kes tandua di Lahad Datu yang telah menyebabkan kematian pelaku. Namun bagi yang kurang setuju, didapati mereka tidak mengetahui siapa Agmudin itu. Soalan seterusnya ialah soalan 27, iaitu penduduk Sabah lebih rela memilih berada di bawah Malaysia berbanding Filipina. Skala yang tertinggi ialah skala sangat setuju yang mencatat seramai 18 responden. Hal ini menurut responden, Sabah semakin maju ketika berada di bawah pimpinan Malaysia. Namun, responden juga tidak yakin akan kemampuan Filipina untuk memajukan Sabah. Soalan terakhir ialah soalan 28 di mana kerajaan Sabah perlu kritikal terhadap tuntutan Filipina ke atas Sabah. Majoriti responden menyatakan sangat setuju akan tindakan tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana ianya bukan sahaja melibatkan negeri Sabah sahaja, malah ia melibatkan negara Malaysia. Sebagai sebuah kumpulan yang memilih daerah Kudat dan Pulau Bangi sebagai kawasan kajian lapangan, kami telah menerima serba sedikit pengalaman yang manis dan pahit. Namun begitu, perkara ini tidak mematahkan semangat kami untuk meneruskan kajian lapangan yang berkaitan dengan isu tuntutan Sulu ke atas Sabah. Kumpulan kami berhadapan dengan beberapa perkara, iaitu tindak balas dari pekerja awam, kedua, pengurusan kewangan, dan akhir sekali adalah persepsi masyarakat mengenai kajian kami. Sebelum kumpulan kami bertolak ke lokasi kajian, beberapa perkara yang kami telah hadapi iaitu berkaitan dengan kerana birokrasi yang ditunjukkan oleh beberapa agensi kerajaan. Pihak kami telah berhubung secara langsung dengan badan-badan kerajaan untuk mendapatkan data ataupun informasi yang penting. Namun begitu, semasa berhubung dengan pihak keselamatan negara seperti IPD Kudat, permintaan kami untuk mengadakan sesi temu bual dengan pihak atasan ditolak begitu sahaja kerana pihak kami diminta untuk menulis surat formal di bawah Universiti Malaysia Sabah dan surat tersebut seharusnya dihantar ke Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah. Pada masa yang sama, permintaan kami untuk mendapatkan profil daerah daripada pihak urus setia Kudat turut ditolak dengan begitu sahaja oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, walaupun kami telah menjelaskan tujuan kami. Namun begitu, alternatif yang kami gunakan adalah untuk berhubung secara langsung dengan pihak keselamatan di Pulau Bangi untuk mendapatkan profil pulau dan menggunakan laman sesawang Jabatan Perangkaan Malaysia untuk melengkapkan bahagian profil daerah dalam laporan ini. Walaupun berhadapan dengan beberapa rintangan, kumpulan kami berjaya mendapatkan sesi temu bual dengan pihak pengarah imigresen Kudat, pihak pegawai polis di Pulau Bangi demi melangsungkan kajian lapangan ini. Semasa hari pertama di Pulau Bangi, aktiviti soal sidik telah dijalankan dan kumpulan kami mengalami beberapa cabaran untuk mendapatkan maklumat daripada responden, terutama sekali daripada pegawai keselamatan. Hal ini kerana mereka khawatir maklumat peribadi mereka akan dibocorkan dan sesetengah daripada mereka enggan menjawab soalan kami kerana isu yang melibat kumpulan Sulu merupakan isu yang masih panas dan sensitif dan melibatkan keselamatan negara. Namun begitu, setelah pihak kami berunding dan memujuk pihak mereka, akhirnya mereka bersetuju untuk menjawab soal sidik tersebut dan mereka memberikan pelbagai pandangan yang berbeza mengenai soalan-soalan yang disediakan di dalam Google Form tersebut. Dari aspek kewangan, wakil kumpulan kami iaitu Amir Zohri terpaksa mencari tajaan untuk menampung perbelanjaan sepanjang kajian lapangan kami dijalankan di daerah Kudat dan Pulau Bangi. Pada masa yang sama, kami turut mengeluarkan duit perbelanjaan kami sendiri untuk menampung perbelanjaan kami sepanjang 3 hari 2 malam di daerah Kudat. Semasa kehadiran kami di Pulau Bangi,
Kehadiran kami diterima baik oleh penduduk kampung di sana dan mereka telah memberikan kerjasama yang amat positif dan sanggup meluangkan masa untuk menjawab borang soal selidik kami. Pada masa yang sama, kami turut diterima sebagai tetamu mereka. Walaupun isu tuntutan Sulu ini merupakan isu yang sensitif, kumpulan kami menerima pelbagai reaksi berkaitan dengan isu ini. Antara reaksi yang diberikan adalah mereka mengakui bahawa negeri Sabah ini merupakan milik Malaysia sepenuhnya dan mana-mana pihak seperti kumpulan Sulu tidak mempunyai apa-apa hak dalam menuntut Sabah. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone.